Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Asri bin Ahmad dari SK Kayang Perlis. Murid-murid, apa khabar pada hari ini? Ustaz doakan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, sihat dan semangat untuk kita belajar pada pagi ini. Dan sebelum kita mulakan pelajaran, mari sama-sama dengan Ustaz kita memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama dengan Ustaz mengaminkan doa daripada Ustaz akan membaca doa untuk murid-murid aminkan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid yang Ustaz sayangi, pelajaran pendidikan Islam pada hari ini iaitu kita masuk tajuk pengertian bersuci. Apa maksud bersuci itu? Bersuci ialah membersihkan tubuh badan dan pakaian serta persekitaran daripada najis dan benda kotor. Itu pengertian bersuci. Apa itu najis? Najis ialah benda kotor pada syarak dan menyebabkan solat tidak sah. Ada benda kena di badan, kena di baju, atau kena di seluar, atau kena di telekung. Maknanya benda itu, kalau kita pakai benda yang terkena najis, solat kita tidak sah. Itulah yang dikatakan najis. Apa jenis najis? Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks, iaitu najis. Ada yang pertama, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah dan tidak makan, minum kecuali susu ibunya sahaja. Dia tak minum susu lain. Domek dia tak minum. Susu-susu lain dia tak minum. Dia hanya minum susu ibunya sahaja. Umur 2 tahun. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ialah najis selain najis mughallazah, iaitu najis mukhaffafah. Contoh, air kencing, tahi, darah, muntah dan sebagainya. Itu najis mutawassithah. Yang terakhir ialah najis mughallazah. Najis mughallazah ialah najis berat, iaitu najis anjing dan babi serta keseluruhan keturunan daripada anjing dan babi itu. Murid-murid, bagaimana kita nak membersihkan najis-najis tadi, murid-murid? Yang pertama, murid-murid boleh tengok bagaimana kita nak mencucikan najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak. Kita ambil sedikit air, letakkan dalam bekas, kemudian kita renjiskan tempat air kencing adik kita tadi ni. Air kencing kanak-kanak, lelaki saja, bukan perempuan, lelaki saja yang kencing, yang buang, yang rata-rata itu. Kita ambil segelas air ataupun sedikit air, kita celupkan tangan dalam air itu, kita renjiskan tempat yang terkena najis tadi. Yang kedua, najis mutawassithah. Bagaimana kita nak menyucikan najis mutawassithah? Pertama, kita hilangkan najis berkenaan. Kita buangkan dahulu najis itu. Kemudian kita basuhkan dengan air mutlak sehingga hilang color, warna dia. Sehingga hilang baunya dan sehingga hilang rasanya. Itu cara menyucikan najis mutawassithah. Dan yang terakhir adalah najis mughallazah. Bagaimana kita nak mencucikan najis mughallazah? Najis mughallazah ialah kita hilangkan dulu najis yang terkena di badan kita itu, pakaian kita dan tempat kita, kita hilangkan, kita buangkan najis itu dulu. Kemudian kita ambil air yang dicampurkan dengan tanah, sebati dengan tanah itu, kita ambil air mutlak, kita kacau dengan tanah hingga akan menjadikan ia air tanah. Kita basuh sekali tempat yang terkena najis. Kemudian kita ambil air mutlak, air paip itu senang, air paip berdalam timah, kita basuhkan tempat yang terkena najis mughallazah tadi ni sehingga 6 kali. Barulah kita selesainya cara menyucikan najis mughallazah. Alat-alat, apa alat-alat kita boleh gunakan untuk bersuci itu, murid-murid? Pertama, kita boleh gunakan daun kering. Kalau kita buang air besar, contoh, tengok-tengok air tak ada, kebetulan ada air kering, daun kering, kita boleh gunakan daun kering itu untuk menyucikan najis. Kita boleh gunakan batu. Batu bukan batu yang bulat licin, batu yang ada segi-seginya itu, batu. Kemudian yang ketiganya itu air lah, air hujan, air mutlak, air telaga itu. Itu dipanggilkan air mutlak. Sejenis air lah, air paip yang kita mandi hari-hari itu boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Murid-murid, Ustaz harap pelajaran kita pada hari ini mengenai tajuk yang Ustaz bincangkan tadi ini
memberi manfaat dan murid-murid faham bagaimana bahagian najis, cara menyucikan najis itu. Bertemu lagi di lain waktu dan di lain hari. Mudah-mudahan kehidupan kita itu sentiasa kita mengikut syarak, kita mengikut hukum. Sehari-hari yang kita lalui itu kita mengikut hukum, murid-murid. Mudah-mudahan Allah sayang kepada kita dan seluruh makhluk sayang kepada kita. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.